Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam program Hias di mana kita kupaskan tentang kecantikan, tentang fashion dan skincare produk dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan topik kita pada hari ini kita ada tentang keringkam warisan Bumi Kenyalang. Jadi anda di rumah yang menonton sekarang ini jangan ke mana-mana sebab di penghujung rancangan ini kita nak tahu lagi details tentang topik kita pada hari ini tentang keringkam warisan Melayu Sarawak. Dan ramai sebenarnya pencinta tudung keringkam dekat Sarawak, ada juga yang simpan tudung keringkam pusaka daripada nenek mereka. Dan untuk episod kali ini kita nak menghayati keindahan warisan Melayu Sarawak. Jadi Elia hari ini mengenakan busana Melayu klasik daripada Encik Amirul Shazli dan juga daripada Puan Masniah Bojeng yang tudung keringkam daripada expert Elia pada hari inilah. Sebelum Elia memperkenalkan expert, kita memperkenalkan dulu tetamu Elia pada hari ini. Kita ada Ilya, seorang graduan daripada Politeknik Kuching. Selamat datang. Selamat datang. Hai. Cakap. Hai. Hai. Dan Mirza merupakan stylist dan juga muar dekat Kuching lah. Selamat datang ke Hias. Waalaikumsalam. Dan Elia nampak tetamu kita hari ini segak bergaya dan cantik je kan? Daripada busana mana ni? Yang saya kenakan hari ini dan juga Ilya adalah daripada Puan Masniah Bojeng. Sama. Dan daripada expert kita pada hari ini, tak lain tak bukan yang expert tentang tudung keringkam. Kita ada Amirul Shazli, penyulam dan pengusaha tudung keringkam. Selamat datang ke Hias. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kerana episod kali ini semuanya cantik-cantik, terletak dengan busana masing-masing. Sangat-sangat sporting. Alright, berbalik kepada topik kita tentang keringkam warisan Bumi Kenyalang. Bagi Ilya. Okey, Ilya. Sama je nama kan? Bagi Ilya. Okey, muda lagi dah minat dengan seni keringkam. Dari mana datangnya minat nak kumpul keringkam ni? Ni dari turun-menurun lah. Turun-menurun. Dari mak. Dari mak. Okey. Pergi ke Ilya lah. Pergi ke Ilya. Ni koleksi dari nenek. Nenek yang buat ni. Dah bertahun lah. Ni lah yang dipakai Ilya ni. Dah 20 tahun dah. Dah 20 tahun? Wow. Okey, nanti kita balik kepada tudung keringkam yang Ilya bawa. Kita nak pergi kepada Mirza pula. Kalau lihat hari ini, wow, segak macam pengantin you all. Nak pergi akad nikah ke? Boleh. Okey, Mirza, sejauh mana minat Mirza terhadap warisan Melayu kita? Okey, minat terhadap warisan Melayu ni memang dah dipupuk oleh ibu saya sendiri dari sejak kecil lagi. Sebab pada saya waktu kecil, ibu saya suka belajar untuk membuat menyulam keringkam dengan nenek saya sendiri. So start dari situlah saya mula minat dan mula nak menceburi bidang-bidang dalam mengenali warisan seni kita. Okey, kembali bersama dengan Elia sebentar saja lagi dalam Hias. Because selepas ini Elia nak tanya jugalah kepada expert Elia pada hari ini tentang warisan Melayu tudung keringkam lah. Tapi kembali sebentar lagi dalam Hias. Okey, kembali bersama dengan Elia dalam Hias. Dan of course tetamu dekat rumah pun dah tak sabar-sabar nak dengar apa lagi seni keringkam yang kita rasa-rasanya ada yang tak tahu lagi. Ada yang dah tahu tapi ingin nak tahu lebih mendalam lagi. Jadi jom kita tanya kepada expert kita pada hari ini, Amirul. Sebenarnya sejak bila berminat dengan seni keringkam? Okey, kalau ditanya mengenai minat, sebenarnya mengenali keringkam adalah daripada zaman kanak-kanak. Untuk maklumat Ilya, saya dilahirkan di dalam keluarga memang mak andam. Daripada moyang, nenek, mak dan minat tu secara tidak langsung turun kepada saya lah. Jadi keringkam ni memang dah menjadi sebati dalam kehidupan saya sejak kecil. Sebab mak dah mula mengandam semenjak saya masih dalam kandungan. Lama tu. Lama. Sebab sewaktu saya masih dalam kandungan 8 bulan, mak masih pergi mengandam. Jadi kemungkinan daripada
aktiviti mak tu dia secara tidak langsung meresapi ke dalam diri baby tu. Betul. Arwah nenek pun ada menyimpan juga beberapa helai keringkam, kain songket lama. Jadi dari situ kita memang dari kecil memang dah mengenali apa itu kain songket Sarawak dan keringkam. So Amirul belajar daripada ibu dan juga nenek macam itulah kan. Tak ada one to one session ke dengan siapa-siapa, tak ada lah kan. Okey, untuk menyulam, untuk menyulam memang kami daripada family memang tidak ada yang dalam bidang menyulam keringkam. Cuma memiliki sahaja. Jadi saya mula meminati keringkam apabila mengetahui keringkam ni bernilai tinggi. Keringkam kalau disebut keringkam memang sejak dahulu memang nilai keringkam tinggi. Dan orang-orang tertentu dan orang-orang yang berkemampuan sahaja yang mampu untuk memiliki keringkam. Jadi bila timbul minat tu untuk nak memiliki pada masa tu memang tak mampulah. Betul. Memang tak mampu melainkan yang memang milikkan keluarga lah. Jadi berusahalah untuk mencari sesiapa guru yang hendak mengajar. Jadi kita belajarlah. Saya belajar bukan belajar secara formal. Saya cuma belajar melalui beberapa jam saja. Rasanya berapa lama nak ambil, nak belajar tu? Okey, untuk memahirkan diri untuk mengenali asas, mengambil masa dalam 2 ke 3 hari lah. Jadi untuk memahirkan diri untuk dapat menyiapkan sehelai keringkam yang mempunyai motif yang lengkap, saya mengambil masa dalam hampir-hampir 2 tahun. Kalau masa 2 tahun tu kita belajar yang dekat universiti pun dah macam ini kan pula nak menyulam kan. Setahu Elia lah yang bergelar sebagai ibu ataupun yang berpangkat nenek-nenek lah yang arif tentang sulaman menyulam keringkam Melayu Sarawak. Amirul ada tak kawan-kawan yang menyulam keringkam juga? Ada. Kebanyakannya memang peminat keringkam. Kebanyakannya adalah wanita lah. Dan ada seorang juga kawan saya lelaki pun sekarang pun dalam bidang keringkam juga. Kami sama-sama berkongsi ilmu dan masing-masing sekarang ni mengusahakan sulaman keringkam lah. Okey. Dalam tudung keringkam ini dia ada macam-macam jenis ke macam mana? Okey, untuk sehelai keringkam ni kita perlu mengenali apa sebenarnya keringkam tu. Okey, keringkam sebenarnya dia adalah merujuk kepada benang yang digunakan. Sebab generasi sekarang dia salah faham berkenaan dengan keringkam. Kalau sehelai kain yang hanya disulam menggunakan benang kapas ataupun benang sutera, itu bukan keringkam, itu adalah selayar. Selayar. Okay. Syarat keringkam adalah ia mesti disulam menggunakan benang logam yang bersalut emas. Contoh dia ada di depan lah. Keringkam itu adalah merujuk kepada benang yang digunakan untuk menyulam itu sendiri. Okey, nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang benang, tentang sulaman-sulaman dan dalam banyak-banyak tudung keringkam yang paling susah nak buat? Okey, keringkam yang paling susah nak buat adalah keringkam yang bermotif bunga-bungaan lah. Bunga-bunga. Yang dekat kepala Elia lah macam ni. Yang ini boleh dikatakan masih mudah. Masih mudah? Masih mudah sebab masih mudah sebab dia masih menggunakan motif asas. Kalau yang sukar untuk kita adalah contohnya seperti bunga begini, bunga melelat dalam istilah penyulam tempatan, dan ini pun sama, ini adalah bunga tampuk berdada. Ini yang memang menguji iman lah. Menguji iman. Okey, banyak lagi sebenarnya Elia nak tanya kepada expert kita pada hari ini tentang keringkam warisan Melayu Sarawak lah. Tapi kita jumpa sebentar saja lagi dalam Hias. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias. Dan jom kita teruskan dengan demo ataupun tips daripada Amirul. Jadi silakan, selain daripada VVIP lah kan, yang beli tudung keringkam daripada Amirul, ada tak di kalangan artis-artis tempatan? Okey, untuk masa sekarang, keringkam dia tidak terikat lagi kepada status orang yang hendak memiliki. Kalau zaman dahulu keringkam memang dia terikat kepada golongan bangsawan, golongan perabangan, tetapi sekarang dia lebih kepada minat. Untuk kolektor lah. Ya, betul. Itu. Sebab kesedaran masyarakat Melayu Sarawak berkenaan dengan keringkam sekarang dah semakin meluas. Jadi kebanyakan daripada pelanggan yang menempah daripada saya adalah daripada orang-orang yang
biasa. Dan jika mereka pun adalah daripada kalangan orang yang BBIP, mereka akan tidak akan mendedahkan identiti dia orang. Macam itulah. Okey, ada apa-apa soalan tak dengan expert Ilya? Macam nak tanya something je ni. Okey, Abang Mirul, saya nak tanya ni. Adakah corak yang dibuat dekat atas kain keringkam ni benang mengikut saiz dengan corak yang disulam? Okey, untuk motif, proses sulaman keringkam untuk menghasilkan satu-satu motif adalah berdasarkan dengan kiraan benang melintang dan menegak pada kain kasar tu tadi. Kain yang kita gunakan adalah daripada kain kasar bermutu tinggi, iaitu kasar rubia, dan benang yang digunakan bergantung dengan berapa besar dan berapa lebat motif yang kita nak buat. Berapa harga kalau nak beli benang? Okey, kalau dahulu benang untuk sulaman keringkam hanya ada jual di Kuching ni hanya satu kedai saja di India Street. Tetapi sekarang benang yang selalu digunakan oleh penyulam-penyulam lama iaitu benang lori pun dia punya company pun dah tutup. Kita dah beralih kepada benang daripada negara lain. Oh, ni semua ekspor lah ni. Ya, betul. Nilai benang tu semakin tinggi lah. Betul. Benang kalau harga emas naik, secara automatik dia akan naik juga. Wah, dia macam emas lah. You awesome. Betul, emas. Adakah Amirul rasa tudung keringkam ni sebagai investment, semakin lama harga pun semakin naik? Dari segi nilai memang semakin lama keringkam memang semakin bernilai. Tetapi dia bergantung kepada siapa yang kita berurusan. Sebab kalau kita meletakkan keringkam kepada orang yang tidak tahu nilai keringkam tersebut, dia tidak akan menganggap keringkam ini sesuatu yang bernilai. Paling mahal tudung keringkam berapa harga? Yang ada, yang collection Amirul sendiri. Okey, yang terbaru yang paling mahal yang saya pernah buat hampir 30,000. Wow. Letak apa kat dalam? Swarovski? Memang penuh lah, bermotif penuh. Lebih penuh daripada keringkam yang Ilya pakai. Kalau yang ini pula berapa? Ini hampir-hampir 20,000. Nak beli kereta Kan? Sebab tu dia cakap, adakah ini satu investment? Yes. Okay. Corak-corak ada banyak. Jadi boleh tak terangkan dengan Ilya satu persatu? Because Ilya nampak macam sama je sebab Ilya tak tahu kan. So nak tanyalah dengan Amirul sendiri, apakah corak ini, apa corak ini? Boleh terangkan? Okey. Keringkam dia asasnya kita ada keringkam yang bermotif asas yang mesti mempunyai pucuk rebung, ataupun kalau penyulam-penyulam lama dia lebih gemar untuk menyebut dia sebagai gunung. Gunung? Yang segitiga ni adalah gunung. Oh, yang kat hujung ni ya? Betul. Dan gunung ni dia ada pelbagai nama. Contohnya macam yang Ilya pegang tu adalah rendah bergunting sisi 3. Kalau yang pucuk rebung yang satu-satu macam ni dia adalah gunung. Dan kalau yang ada macam bersegi-segi macam ni nama dia gunung berkaki. Okey. Gunung berapi ada tak? Gunung berapi boleh kita buat. Boleh buat. Oh, boleh. Inovasi kan nama tu. Inovasi baru. Inovasi baru. Lepas itu selain daripada gunung apa juga? Corak Ilya nampak ni banyak ni corak betul, apa kalau contohnya yang Ilya tunjuk tu adalah bunga tabur. Bunga tabur pun banyak jenis. Ada yang macam contoh bunga tabur yang Ilya pegang tu adalah bunga tanjung. Bunga tanjung. Tapi kalau untuk tipikal punya keringkam Melayu Sarawak, motif bunga taburnya adalah bintang. Yang macam ni adalah tabur bintang. Okey. Ini memang motif yang kira macam klasik lah. Klasik. Ya. Okey. Dan yang ini bunga. Ini adalah bunga kenanga. Dan yang ini adalah bunga ros Mekah. So macam ni? Bunga ros. Ya. Bunga mawar. Kalau yang ini kemboja. Yang mana? Yang ini bunga tampuk manggis. Tampuk manggis. Oh, dia ada macam-macam bunga. Kalau yang dekat sini, Amirul? Yang mana? Yang itu adalah bunga tampuk perdada. Oh. So yang dekat kepala Ilya ni? Itu adalah bunga tabur bintang. Tabur bintang juga yang macam ni lah. Tabur rantai sebab dia ada dalam kotak-kotak. Okey, macam mana Amirul letak harga dekat sesebuah tudung keringkam? Okey.
Kalau yang macam ni berapa? Kalau yang macam ni berapa? Macam mana? Okey, kita sekarang kalau dahulu untuk sehelai keringkam tu dia bergantung dengan kos material yang digunakan. Contohnya kalau keringkam ikat contohnya macam di depan tu, dia kalau kos untuk benang keringkam yang digunakan contohnya 1,000, upahnya 1,000. Workmanship dia sama dengan nilai harga bahan dengan bahan benang tersebut. Wow. Tapi disebabkan peredaran zaman, kita dah tukar dia berdasarkan dengan kerumitan motif yang diminta oleh pelanggan. Faham. Kalau yang minta yang macam ni tu lebih lagi lah, dengan upahnya lagi, dengan benangnya lagi. Dan juga dalam masa sebulan, ada tak yang tempah? Okey, kalau saya memang sekarang ni saya dah menutup tempahan sehingga tahun 2021. Banyaklah ni tempahan sebenarnya. Sebab sekarang pelanggan dia punya tempahan adalah tempahan bukan yang motif asas. Kebanyakan mereka sangat menggemarkan motif yang meriah. Meriah lah macam dekat kepala dia lah ni. Yang penuh maksudnya. Oh. Okey. Ada tak Amirul nak buka kelas sulaman ke? Okey, untuk kelas saya pernah menjalankan kelas kepada pelatih sekolah tunas bakti. Dan insya-Allah kita akan teruskan pada hujung tahun ni jugalah. Lebih kepada untuk jemputan lah. Untuk kelas personal buat semasa sekarang ni saya memang tak ambil dululah. Tak dapat sebab nak buat ketepahan lagi kan. Ya, betul. Sebab saya buat keringkam ni adalah secara sambilan. Saya merupakan seorang penjawat awam. Jadi pembahagian masa tu memang sangat terhad lah. Faham. Ada Soalan Mami. Soalan diajukan. Macam mana kita nak kekalkan kualiti keringkam ni, cara penjagaan? Okey, ataupun penyimpanan dia lah. Penyimpanan itu memang salah satu daripada mempengaruhi ketahanan keringkam. Keringkam jika betul cara untuk kita menjaga, dia boleh bertahan sehingga lebih daripada 100 tahun. Pantang larang yang paling utama adalah keringkam kita tidak boleh biarkan dia terkena secara langsung dengan kelembapan. Ingatkan dengan matahari. Matahari boleh, matahari itu akan menaikkan lagi si keringkam. Jadi yang sangat-sangat memberi kesan yang sangat ketara pada benang keringkam adalah perfume. Tak boleh pakai perfume lah. Betul. Kalau nak pakai keringkam, pastikan pakai perfume dulu, baru kita pakai keringkam. Dan dari segi penyimpanan, sebaik-baiknya adalah kita gulung. Kalau letak dalam plastik? Ya, gulung beralaskan dengan acid free paper. Saya pernah tengok arwah nenek saya buat, dia lapit dengan satu kertas tu, digulung. Kalau yang tradisional memang dia akan dilipat dan diikat dengan dan benang. dimasukkan kotak ataupun kertas dan diikat dengan benang. Untuk jangka masa panjang ini akan menyebabkan keringkam tu akan patah benangnya. Dan kain tu juga dia boleh menjadi macam kalau dalam istilah dia makan diri. Maksud dia lipatan tu dalam jangka masa panjang lama dia akan menyebabkan lipatan tu menjadi koyak. Betul, dia rapuh. Dan kain yang dipakai, kain apa sebenarnya? Okey, kalau kain memang daripada zaman dahulu memang pilihan utama adalah kain kasarubia ataupun voile. Ada juga yang sekarang ada jual tak? Masih. Ada juga yang menggunakan kain georgette, tapi berbanding kasarubia dengan kain georgette dia tak tahan lama. Mudah reput. Yang macam ni mudah reput lah. Yang ni adalah kasarubia. Kasarubia. Saya tak ada bawa yang contoh menggunakan kain georgette. So, berapa lama masa untuk ambil satu keringkam? Okey, bergantung dengan motif. Kalau yang asas, kita boleh siapkan dalam masa sebulan ke 2 bulan lah. Dekat sini ada tak yang asas? Yang paling asas adalah begini. Yang hijau ni lah. Ya. Okey, Ilya tunjukkan sikit. Yang ini adalah asas. Dia ada pucuk rebungnya, ada bunga tabur dan bunga sudut. Bunga surut yang mana? Ini. Yang ini. So yang ini ambil masa dalam sebulan ke sebulan setengah. Sebulan setengah. Kalau Ilya buat 5 tahun. InsyaAllah. Siap. Dan macam-macam bentuk lah. Okay. Dia tidak akan jadi bunga, dia jadi rumput. Kalau Mirza buat?
Jadi apa? Tak tahulah nak jadi apa lepas ni kan. Dan tak kait. Tapi sekarang susah nak dapatkan penyulam-penyulam. Betul. Kan? Dia macam dah kita dekat Sarawak ni macam Amirul seorang je yang pandai penyulam sebenarnya. Okey, untuk makluman Elia, kalau sewaktu saya mula-mula berkecimpung dalam bidang sulaman keringkam ni memang betul. Memang sukar untuk mendapatkan penyulam keringkam. Pada masa itu sebenarnya permintaan keringkam memang tinggi. Tetapi kemampuan penyulam sangat terhad untuk mengambil tempahan. Bahkan sehingga sekarang. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakang ini semenjak kerajaan negeri Sarawak pun dah ambil perhatian tentang keringkam dan songket Sarawak. Alhamdulillah penyulam sekarang pun dah makin bertambah. Cuma bergantung lagi dengan ketekunan, air tangan dan passion dia, minat terhadap keringkam tu. Ya, ada lagi soalan ke? Okay, tengah buka ni persoalan ni. Adakah keringkam ni boleh dicuci ataupun mesti disimpan? Tidak. Keringkam dia tak boleh dicuci. Sebab itu proses pertama sebelum kita menyulam keringkam, kain kasaubiah tadi ada dicuci untuk pertama dan yang terakhir kalinya sebelum disulam. Kalau selepas disulam keringkam kita memang tak boleh cuci, melainkan kalau ada berlaku keadaan yang terdesak. Kalau cuci pun kita tak boleh bilas, tak boleh perah. Kita cuma basahkan dan jemur saja. Cara jemur pun macam mana? Bentangkan je. Dia tak boleh dekat ampaian tu, tak boleh letak macam tu je, kena lemparkannya. Gitu. Alright guys, sebelum kita berpisah lah, kita nak recap sepanjang setengah jam bersama apakah tips dan juga apakah info yang Ilya dapat pada hari ini daripada Amirul. So, macam tak sangka keringkam ni mahal. And kalau Ilya pakai pun Ilya nervous. Sebab mahal kan, kita hati-hati. Kalau hilang nangis pun setahun rasanya. Okey, bagi Mirza sendiri, apa yang Mirza pelajari pada hari ini daripada Amirul? Okey, apa yang saya pelajari pada hari ini, which is kita sebagai anak muda lah kan, perlu ambil tahu tentang warisan-warisan nenek moyang kita. Ya, betul. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi lah kan. So anak-anak muda di luar sana patut ambil iktibar untuk belajar tentang warisan seni kita. Ya, saya sokong Mirza. Okey, bagi Amirul pula, last word untuk mereka-mereka yang nak belajar menyulam atau nak jadi kolektor tudung keringkam. Okey, kepada peminat-peminat seni sulaman keringkam Sarawak, masih belum terlambat sebenarnya untuk kita belajar ataupun mendapatkan sehelai keringkam. Sebab keringkam ni merupakan dia boleh dikatakan sebagai mahkota wanita Melayu Sarawak. Dan dia adalah kegunaan dan mempunyai sentimental value yang sangat tinggi. Sebab itu sejak zaman dahulu sehingga sekarang, salah satu daripada impian wanita Melayu Sarawak adalah untuk mengenakan tudung keringkam di hari bahagia mereka. Ya, betul. Ini aku rasa macam tu. Dan sehingga kan menyebabkan tingginya nilai sentimental untuk keringkam ni. Sewaktu hidup dia digunakan untuk kahwin, dan apabila telah meninggal dunia, keringkam ini digunakan untuk diletakkan di atas keranda si pemilik sebagai tanda kenangan terakhir beliau dengan keringkamnya. Budaya ini sekarang ni memang kita dah tak jumpa lah. Nenek meninggal macam tu. Kan? Abang pun sama. Abang sewaktu mak saudara abang meninggal, dia pun masih mengekalkan budaya yang sama, meletakkan keringkam di atas kerandanya sebagai tanda penghormatan terakhir. Alright. Hari ini kita pelajari tentang nilai sejarah keringkam itu tiada tandingannya lah. Terima kasih kepada semua tetamu Ilya pada hari ini. Sangat-sangat sporting dengan busana masing-masing. Ilya seronok lah. Tapi masa tidak mengizinkan, masa mencemburui kita, dan apa-apa lagi info, sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh saja terus email kami ke wanita@tvstv.my. Kita jumpa lagi. Bye.